Saya ada bawa semalam cerita isu ventilator kan. PAC saya sebut ventilator. Sekarang ni ventilator sekarang ni apa kena 104 ventilator tak boleh pakai, rosak. Lepas tu tak ada siapa yang bertanggungjawab. Lepas tu masalah vaksin. Dia kata, vaksin ada 500 juta ringgit vaksin dibuang begitu saja expired. Baik, KJ saya bangkitkan, saya tanya, kenapa KJ tak menjawab soalan ini? Tiba-tiba dalam keluar sekejap tadi, KJ jawab soalan ini. Kita baca. KJ, saya bukan Menteri Kesihatan ketika perolehan ventilator rosak. KJ berkata perolehan ventilator untuk usaha menangani COVID-19 bukan dibuat ketika beliau menjadi Menteri Kesihatan. Justru KJ menggesa pengkritiknya untuk mendapat fakta yang betul sebelum mengulas perkara ini. Perolehan ventilator ini pada 2020. Saya Menteri Kesihatan 2021. Kalau fakta anda pun tak betul, saya tak tahu kenapa anda bercakap dengan saya, katanya. Khairi mengulas laporan PAC yang mendedahkan bahawa syarikat China membekalkan ventilator yang tidak memenuhi spesifikasi kepada Kementerian Kesihatan semasa kemuncak wabak pada 2020. Mengulas lanjut, Khairi berkata dia bukanlah mahu mencampakkan menteri lain di bawah bas. Ada hamba. Tetapi pada masa yang sama, dia tidak boleh tanggungjawab tentang sesuatu yang tidak berlaku semasa dia menjadi Menteri Kesihatan. Bukan saya kata saya nak campak dia menteri lain bawah bas, tapi ini fakta. Macam mana saya nak bertanggungjawab tentang ventilator itu? Saya bukan Menteri Kesihatan. Baik. Jadi kalau nak tanya pasal ventilator, kena tanya pada Tuan Badan, bukan saya. Khairi menegaskan dia bagaimanapun akan bertanggungjawab terhadap soal berkaitan vaksin yang merupakan keputusannya sebagai menteri. Dia menegaskan bahawa perolehan vaksin dilakukan mengikut peraturan seperti yang ditegaskan pada Februari tahun ini. Mengulas dakwaan pembaziran berkaitan vaksin tamat tempoh dimusnahkan, bekas pemimpin UMNO itu berkata jumlah di negara seperti Indonesia dan Filipina jauh melebihi jumlah di Malaysia. Saya tidak mahu memberi alasan untuk mewajarkan pembaziran, tapi saya ingin menunjukkan bahawa negara lain juga melakukan perkara yang sama. Kerana apa yang penting semasa wabak ialah kita mendapat makanan yang cukup dan bukannya mengalami kekurangan. Dalam isu hidup dan mati, saya bertanggungjawab. Anda tidak ada dalam bilik ketika membuat keputusan. Saya ada di sana dan saya tahu apa yang saya harus lakukan dan saya boleh jawab kepada PSC, katanya. Pada ketika ini, host bersama Khairi menegaskan masalah pembelian akses bukan unik di Malaysia. Ia juga berlaku di negara lain. Khairi kemudian menyindir pembelian vaksin bukanlah perkara remeh seperti membeli Panadol. Terdapat juga isu negara lebih kaya memulut vaksin pada kemuncak wabak. Baik, saya nak ulas perkara ini. Yang pertama mengenai ventilator, tuan-tuan. Dia kata dia tak bertanggungjawab sebab bukan dia membuat keputusan. Saya setuju. Pertama itu saya setuju, bukan dia membuat keputusan. Tetapi selepas itu, dia adalah menteri yang bertanggungjawab untuk menilai perkara tersebut juga. Dia juga adalah menteri yang menilai perkara tersebut. Dia sendiri kata bahawa ventilator itu di-order pada tahun 2020. Kemudian dia berterusan, dia menjadi menteri pada tahun Ogos 2021. Tak sampai setahun ventilator itu dibeli, ventilator itu menghadapi masalah. Now, 33 bulan dia sebagai menteri, okey, tolak 33 bulan lah. Daripada 20 Ogos 2021 sehingga November 2022 dia menjadi Menteri Kesihatan. Apa yang dia buat untuk memastikan keadaan ataupun situasi ventilator itu dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik yang melibatkan ratusan juta? Itu soalannya. So, kalau saya ada kat situ, saya tanya soalan itu. Baik, dia dah order, tak apalah. Dia bermasalah, tak apalah. Then, you as a minister pada waktu itu, apa yang you lakukan? Apa mitigasi, apa orang kata risk management ataupun apa, how do you minimize the risk as a minister during that time? Soalan pertama. Soalan kedua, kamu tak tahu ke? Adakah kamu tak aware sehinggalah didedahkan oleh PAC baru kamu, oh ya ada. Bagaimana sebelum itu adakah kamu tak aware? Sebab ventilator itu bukannya didapati rosak pada masa sekarang. Ventilator itu rosak sebelum ini, masa kamu jadi Menteri Kesihatan. Itu yang kedua. Now, ketiga, berkenaan dengan vaksin. Dia kata, negara lain membeli dengan SS. Doesn't matter lah dengan negara lain. Soalannya ini negara kita. 500 million, 500 juta digunakan untuk membeli something SS yang kita kata tak digunakan. 8 million, 8 juta vial. Dia kata kita kena beli awal. Kita 40 million, 30 million population. 30 million population. Bukan 8 juta yang anti-vaksin pun. Atau tak ambil vaksin. Kita tahu jumlah tersebut. Bukannya 8 juta. Itu yang pertama. Kita tak ada ke projection. Yang pertama. Yang kedua, dia melibatkan Pharma Niaga. Sehingga Pharma Niaga terpaksa dikeluarkan notis PN17. PN17 tu apa? P17 ke PN17? PN17. PN17, bukan Perikatan Nasional lah, PN17 ni terpaksa dikeluarkan oleh Bursa Saham
kerana kerugian yang dihadapi oleh Pharma Niaga. Soalan kita seterusnya, adakah Pharma Niaga dipaksa untuk membeli vaksin-vaksin tersebut? Kenapa melalui Pharma Niaga? Soalan besar, tuan-tuan. So, sebenarnya benda ini menimbulkan lebih banyak soalan daripada jawapan. Dia kata negara lain membuat. Ya, kita negara lain lah. Tak, negara kita, unjuran kita bagaimana? Adakah kita tak se-efisien negara lain? Negara lain membolot dengan banyak. Tuan-tuan, kita kena ingat, pada masa itu vaksin dah dikeluarkan dengan banyak. Kita tak perlu risau dah. Sebab kalau kita kata vaksin tak dikeluarkan banyak, macam mana kita boleh ada akses? Kita boleh ada akses sehingga 8 juta vial. 8 juta vaksin. Bernilai lebih 500 juta. Kalau tersilap saya 8 juta, korang if I'm wrong lah. So, bagaimana? So, still benda ini tidak menjawab banyak persoalan. Bagi saya, kena buat Royal Commission of Inquiry, tuan-tuan. Who benefited from this? Siapa yang dapat untung daripada ini? Sebab PN17, apa orang kata, Pharma Niaga dapat PN17, bukankah benda tu dibeli oleh kerajaan? Macam mana pula Pharma Niaga boleh terkesan? Tak, itu soalan-soalan lah yang mungkin boleh dibincangkan, nak dibentangkan. I don't know. You have to tell me. There's a lot of questions. Tak apalah. Nanti PSC panggil KJ nanti. KJ kena jawab depan PSC lah. Mungkin soalan-soalan itu yang mungkin boleh bangkitkan kepada KJ. Baik. Right. Terakhir sekali. Anak bekas menteri gagal batal tuduhan seleweng minyak masak. Jabatan Perdana Negara menolak representasi yang dikemukakan oleh anak seorang bekas menteri, iaitu Hamzah Zainuddin, bagi menggugurkan pertuduhan penyelewengan berkaitan minyak masak bersubsidi. Timbalan Pendewan Raya berkata dalam kes dalam negeri KPDN, Nur Alimah Muhammad Sanusi memaklumkan keputusan representasi oleh Faizal Hamzah semasa sebutan kes itu di hadapan Hakim Mahkamah Session. Terdahulu, Peguam Nasuha mewakili Muhammad Faizal berkata pihaknya telah menghantar representasi kepada AGC. Mahkamah kemudian menetapkan perbicaraan dalam tarikh berikut. Pendakwa memaklumkan pihaknya akan memanggil 15 saksi pada prosiding Ogos tahun depan. Benda ini akan berlaku Ogos tahun depan. Julai dan Ogos. Pada 5 April lepas, Muhammad Faizal dan rakan perniagaan Azizul mengaku tidak bersalah atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh sebagai pengarah syarikat rimba merpati dan pemegang lesen borong barang kawalan berjadual memberikan maklumat palsu kepada KPDN semasa mengemukakan maklumat dalam borang arahan. Perbuatan itu didakwa di pejabat KPDN negeri kira-kira 5 petang 12 Ogos tahun lepas. Kita bercerita tahun lepas, tahun ini harga minyak kurang. Rupanya minyak kena sorok, tuan-tuan. Dan rupanya yang menyorok itu tidak lain tidak bukan, antaranya adalah anak menteri. Dakwaan. Masih dalam perbicaraan. So kita akan dengar nanti. So kalau benda ini berlaku, yang ini yang kita dapat tangkap, yang kita tak dapat tangkap macam mana? Sebab itu saya kata, sewaktu PN memerintah 33 bulan, kita ada tutup negara. Kita ada buat apa orang kata lockdown. Kita ada juga darurat. Pada masa itu berlaku sakau menyakau dan rakyat susah. Semalam saya tunjuk secara statistik, tuan-tuan. Unemployment rate meningkat. Kita punya kadar kita macam mana daripada segi competitiveness kita menurun. Keberkesanan kerajaan menurun. Semua kita tak mampu untuk bersaing. Sehinggalah Ismail Sabri take over pun lagi teruk. Sehinggalah dapat diambil alih oleh kerajaan sekarang ini. Alhamdulillah, doa kita dimakbulkan. Saya tak boleh bayangkan kalau sekarang ini PN memerintah bersama dengan PAS. Dengan PAS dia perangai macam tu, dengan Bersatu dia perangai macam ni. Saya rasa lagi teruk negara kita ni, tuan-tuan. Lagi teruk. Dengan PAS, dengan bayangkan mentaliti pembangkang macam tu. Bayangkan kalau dia jadi kerajaan kan. Macam mana dia nak selesaikan isu makanan? Dia orang tak boleh fikir pasal gaji progresif, dia orang tak boleh fikir pasal subsidi. Bayangkan Anwar 2 tahun ini saja telah mengumumkan bajet terbesar tetapi pengurusan dia rendah. Dia sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan tak ambil gaji, tuan-tuan. Ni nak cerita, Menteri Penasihat Ekonomi Muhyiddin Yassin ambil 5 juta. 5 penasihat Anwar Ibrahim 1 sen pun tak ambil. Penasihat ekonomi dia 1 sen pun tak ambil. Tapi penasihat ekonomi Muhyiddin Yassin 5 juta setahun, tuan-tuan. Kan hancur. Itulah dia. So kita nak kata macam mana? Itulah permainan dunia. Tu saya kata tadi,
Kalau saya terpaksa di drag down untuk memastikan kita nak tangkap semua yang lain-lain tu, kalau itu usaha dan juga memastikan negara kita stabil, politik kita stabil, barulah orang berani datang nak melabur dalam negara kita. InsyaAllah. Itu satu pengorbanan yang kecil, tuan-tuan. Baik, sekian saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.